Maka Nabi Ibrahim. Ada lagi tak? Nabi Adam, Nabi Yunus tenggelam dalam ikan apa? Bukan ikan Jos. Ikan Nun kalau ikut sejarah. Ikan Nun ikan yang paling besar bawah dasar laut. Apa yang kita nak belajar? Nabi Yunus. Belajar supaya jangan lawan perintah. Jangan ragu-ragu perintah Allah. Jangan ragu-ragu takdir Allah. Umatnya menentang dia. Dia doa supaya umatnya musnah. Jadi dia keluar dari kawasan supaya dia tak kena bala. Itu silap besar dia. Allah akan turun bala yang baik, yang jahat meragam kena semua. Betul? Jadi meyakini itu dia keluar. Nak lari daripada kawasan, naik kapal. Maka kekuatan ini. Ya saya. Ya. Ya Allah, Nabi masa Firaun macam-macam hujan ada. Macam-macam peristiwa semaram tidak kait dengan hujan. Biasa sebelum maram peristiwa. Hujan turun sebab Allah memiliki alam ini. Sebab itu masa Nabi Adam, masa Firaun, okey? Maknanya hujan dia memang turun. Tapi ada hujan darah, ada hujan macam-macam yang Allah tukar daripada air yang ada pada Firaun. Contohnya. Tapi maknanya kita kata hujan turun. Kalau tidak Nabi Adam mati dah. Tak ada air dah. Okey. Sebab itu masa nak masak makanan, Nabi Adam kata, aku nak masak pakai apa Jibril? Aku nak rendam ke, aku nak rebus ke, aku nak bakar ke? Tapi api tak ada. Masa itu baru Jibril pergi minta dengan malaikat Malik. Pergi jumpa Allah, ya Allah aku nak minta sikit api neraka untuk bagi pada Adam. Kita hujan tak ada kaitan untuk 10 Muharram. Kalau ada yang Umi tak baca, tak tahu. Mungkin ada sumber lain mana tahu, entah dari pakar-pakar kita ni, pakar aja. Okey, ya hujan. Tapi maknanya kalau kita Nabi Yunus, kita kata dia lari, kemudian dia naik kapal, kapalnya nak tenggelam, dia dapat undi 3 kali jatuh. Siapa betulkan undi? Undinya 3 kali. Sebab pemilik kapal sayang dengan Nabi Yunus. Pemilik kapal sayang Nabi Yunus, tapi dia tak tahu Allah punya perintah lagi. Sebab itu undi 3 kalinya kena kat Nabi Yunus. Jadi kalau kita tak pernah dapat lucky draw, jangan marah. Allah belum bagi. Tak dapat percuma. Kalau orang dapat, kita tak dapat. Orang dapat do give, kita tak dapat do give. Redha kekuatan. Artinya terima itu belum giliran kita. Nabi Yunus Allah bagi giliran 3 kali undi, 3 kali sangkut. Sampai pemilik kapal kata, apa hal ni? Aku kali pertama supaya nak elak Yunus, kena juga. Buat kali kedua undi, kena juga. Buat kali ketiga, kena juga. Kan orang Melayu percaya dengan 3 kali, betul? Mungkin ikut daripada peristiwa ni. Tapi kalau Allah punya campur tangan 3 kali ke 4 kali ke, lebih aku nak dia tenggelam. Kalau Allah nak kita jadi baik, pusing kok mana pun, kawan dengan orang jahat berantu pun, kita akan baik. Sebab itu Nabi diturunkan tempat orang baik ke orang meragam? Orang meragam. Kalau kamu nak baik, Allah punya kuasa, pusing, kamu jadi baik. Saya macam nak baik, kawan meragam semua. Ya Allah, persikataran lah membuat saya jahat. Nampak kawan saya lah, jiran saya lah, mak ayah saya lah. Banyaknya nak salah orang. Ingat, Nabi diturunkan pada manusia paling meragam dalam dunia. Betul? Tapi maunya Allah. Sebab itu doa, ya Allah bimbing aku ya Allah. Ya Allah ya baring kau yang maha mengurus. Urus aku nak masuk syurga ni. Itu keyakinan yang ada. Kalau kita nampak peristiwa yang ada pada Nabi ini, campur tangan Allah. Kalau campur tangan Allah, apa pun kita mau tak jadi. Yang jadi, ini masalah. Ada orang anaknya di Penang, doktor anak saya dah di Penang 3 kali tapi tak jadi-jadi. Dah bertunang 3 kali tapi tak kahwin-kahwin. Apa jawapan?
bukan itu jodohnya. Bukan itu masanya. Betul? Belum tiba saatnya. Betul. Belum masa, belum jodoh, belum kesempatan. Belum Allah buka dia kesempatan dia nak kahwin. Jangan kecil hati. Saya dah jadi malu doktor. Dah 3 kali bertunang, 3 dah cincin. Lantak 10 pun. Gadai jadi kaya. Mak yang sikit pun anak relax je. Okey, boleh nampak? Sama doktor, anak saya dah 32 doktor. Tak ada siapa nak masuk Minang. Tu dia tak mencari. Nak masuk macam mana? Betul? Sama juga yang tak kahwin. Ada kawan saya ramai tak kahwin terus. Sampai ketua, sampai pension tak kahwin. Kaya. Apa sebab? Bukan beli pampers, bukan beli susu, bukan beli apa. 100% duit boleh jalan satu dunia. Betul? Itulah hebatnya dia. Contoh. Maka balik campur tangan Allah dalam hidup kita wajib. Wajib maknanya apa? Kita tak boleh kata percuma, ini kemaunya saya, tak boleh. Okay, Nabi Yunus nak diselamatkan, tak boleh selamat sebab dia nak menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan, bukannya Allah. Allah nak dia tak selamat. Bayangkan. Takut tak kita? Ya Allah, janganlah aku jadi Nabi Yunus, ya Allah. Kekuatan itu nak diangkat. Kalau dalam peristiwa-peristiwa penting, kena pegang kekuatan itu. Boleh nampak? Contoh Allah bagi. Kemudian kita kata apa? Terjun masuk dalam perut ikan nun. Maknanya kalau kita pada kita logik jatuhnya mati. Mati ke tak? Mati. Tapi Allah campur tangan, hidup. Masuk di arah pula ikan nun. Kau telan budak ni meragam sangat. Oh, dia tahu aku besar ke dia besar. Betul? Tapi jangan kunyah. Kalau kau kunyah hancur terus. Itu perintahnya siapa tu? Telan je. Sebab itu kita nak melihat detik-detik ini campur tangan Allah tu kat mana? Boleh logik ke orang makan tak kunyah? Tak logik oh. Nak ikan sebesar boleh telan kita. Maknanya ikan ni besar mana? Tak 10 kali besar kita. Contoh. Betul? Macam besar lagi daripada buaya. Buaya pun kunyah baru telan, betul? Ini Umi melihat walaupun ceritanya itu nampak macam simple, tapi yang kita nak tengok dari segi tasawufnya, nak tengok daripada membangun keyakinannya. Bila campur tangan Allah, campur ke laut pun sihat. Okay? Termasuk kematian komando, tak perang pun. Betul ke tak? One of the best sniper, kepala penembak paling tepat. Ya Karim. Trainer paling baik, the most skillful in Malaysia. Dihantar ke luar negara untuk melatih komando-komando negara lain. 4-5 negara bergabung, terus dia jadi best trainer. Kalau ikut otak, patut kita tembak. Tak patut. Macam mana? Dia train orang tu. Okay. Pakai baju kalis peluru. Besar mana siapa tahu? Halus benar. Macam budak-budak remaja pakai vest. Macam budak pengawas sekolah. Kecil je sini ya. Pakai vest kecil. Kemudian buka sini. Ya. Mi dapat maklumat daripada polis yang tahunya. Kita tak tahu kan. Askar. Dia cerita macam mana. Okay. Jadi kalau maknanya terkena bau, terkena leher, terkena... Ini terbuka ni semua. Dan leher dia panjang. Besar bukanya. Contoh. Okey. Dan latihan mereka nak nembak tu salah satunya letak belon je lah ketiak. Kepit belon tu nak tembak. Kepit belon tembak. Letak celah kelengkang, letak belon tembak. Dia beraninya lah. Memang komando is one of the top ranking. Yang paling berani lah. Kalau bukan campur tangan Allah, agak-agak dia mati tak? Tak mati. Kalau pakai otak tak patut mati. Kalau kata kita. Tapi campur tangan Allah. You are the best pun. Bukan perang pun. Bukan bergaduh pun. Raptai je. Boleh nampak? Jadi kalau kita kaitkan balik dengan Nabi Yunus. Tak jadi masalah Allah nak kata. Sebab terlalu hebat. Maka Allah tunjuk aku hebat. Mungkin riaknya besar. Mungkin ujubnya besar. Kita tak tahu. Ini bukan buruk sangka. Tapi Allah nak bagi tahu how good you are. Hebat macam mana pun hang, aku lebih
Hebat, tunjuk tepek. Dan kalau ikut cerita, peluru hidup ni bila masuk dalam badan dia pecah. Sebab peluru tu bila masuk dia pusing. Macam tu. Okay? Dia putar dan meletup. Tapi syukur alhamdulillah dia tak hancur. Dia elok sebatang serupa je. Kalau tengok gambar tu dia tarik tu sama. Maknanya tak pecah lah. Sepatutnya hancur. Bukan pecah je, hancur. Sebab peluru hidup. Contoh. Tapi sekali lagi campur tangan Allah. Ini yang kita nak belajar kisah para rasul, para nabi untuk kita kait apa yang terjadi depan mata kita. Nampak tak? Ramai mak ayah kata anak saya pandai ngaji, pandai solat, pandai semua pergi sekolah tahfiz. Tapi dah besar dia meragam juga. Betul? Doa maknya kurang, doa dia sikit. Banyak benda di sekitar yang mengganggu. Jadi kita balik. Sebab tu doa mak tak boleh putus. Itu yang paling kuat. Okay? Ya, maka kita kata Nabi Yunus juga merupakan ujian terbesar untuk kita belajar. Ya Allah, dah habis dah baca.